Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam maghrib. Nama saya Zul Fadili dan di dalam video ini saya ingin membuat ulasan buku. Jadi buku apakah yang saya ingin ulaskan itu? Buku itu bertajuk Di Sebalik 114 Nama-Nama Surah. Jadi macam mana buku ni boleh ada kat tangan saya? Buku ni ada kat tangan saya sebab mak saya beli buku ni satu naskah. Lepas tu hari tu adalah mak saya tanya lagi kat saya melalui WhatsApp, abang nak tak buku ni? Nanti kalau nak mak beli satu. Okey, mak, saya pun jawab kepada mak saya, ya abang nak mak. Okey, jadi sekarang ni ada satu salinan di rumah, satu salinan lagi berada pada saya. Dan salinan yang berada pada saya tu saya berhasrat saya ingin mewakafkan kepada surah Ar-Ra'd selepas saya selesai membacanya. Dan moga-moga pahala tu dapatlah kepada mak saya jika ada orang yang membaca buku-buku ni. Jadi apa yang menariknya mengenai buku Di Sebalik 114 Nama-Nama Surah itu? Inilah yang saya ingin tekankan dalam video ini. Okey, untuk pengenalan, penulis buku 114 Nama-Nama Surah adalah Ustazah Bushra binti Talib. Dalam buku ni tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat wajah dan susuk tubuh beliau. Ini ialah Ustazah Bushra binti Talib. Dalam buku ni juga dimuatkan kata-kata aluan oleh mantan Mufti Wilayah Persekutuan kita, iaitu Datuk Dr. Zulkifli. Dalam buku ni apakah intipati utama di sebalik 114 nama-nama surah? Buku ini menekankan mengenai ibrah ataupun pengajaran dan pembelajaran di sebalik surah-surah yang terdapat di dalam Al-Quran. Dalam buku ini juga ada fakta-fakta tambahan lain seperti sejarah-sejarah di sebalik peristiwa yang berlaku di dalam surah di dalam Al-Quran, juga fakta-fakta saintifik, hukum hakam dan juga lain-lain, antaranya kata-kata hikmah oleh para ulama serta Nabi Muhammad SAW. Okey, baiklah. Untuk tuan-tuan dan puan-puan dapat melihat dengan lebih jelas lagi kandungan buku ini, saya akan menyelak buku ini pada helaian-helaian yang saya pilih dan tuan-puan akan dapat melihat dengan jelaslah kandungan-kandungan ataupun intipati buku di sebalik 114 nama-nama surah ini. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, surah yang saya pilih untuk saya perlihatkan kandungan buku ini adalah surah Al-Ahzab yang bermaksud golongan yang bersekutu, mempunyai 73 ayat. Ianya adalah surah Madaniyah yang bermaksud surah ini turun semasa Nabi berada di Madinah. Kolom ini menceritakan mengenai surah Al-Ahzab dari segi pengenalan dia. Tahukah anda ini adalah info tambahan? Di muka surat yang seterusnya, di bahagian penjuru kiri ini adalah ayat-ayat surah Al-Ahzab. Bukan semuanya, tapi dia menceritakan ayat 20 hingga 22. Dan di sini adalah terjemahan untuk ayat 20 dan 22. Di sini adalah fakta menarik. Perbanyakkanlah mengingati Allah kerana ianya disebut dalam surah ini ayat ke-41 dan 42. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsiran wasabbahuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, untuk bersyukur kepada Allah, ingatlah serta sebutlah nama Allah dengan ingatan serta sebutan yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kamu kepadanya pada waktu pagi dan petang. Muka sejarah ni menceritakan sikit sejarah mengenai perang Khandaq ataupun perang Ahzab, di mana tentera Islam hanya 900 orang melawan tentera Ahzab seramai 10,000 orang. Dan dalam perang ni kita ataupun tentera umat Islam menggunakan teknik parit yang selalunya digunakan oleh orang Parsi lah. Dan para sahabat yang memperkenalkan teknik perang parit ini adalah Salman Al-Farisi. Okay, kita tengok surah lain juga. Yang ni antara fakta yang saya ingin tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, iaitu surah Ar-Rahman yang bermaksud Maha Pemurah. Di bahagian fakta menarik ini, yang ni saya baru tahu, perbezaan gaji dan rezeki. Gaji ada slip, rezeki tidak ada. Gaji syarikat akan bank in, rezeki Allah yang bank in. Gaji selalunya dapat duit, rezeki lebih dari itu lagi. Gaji dijemput dengan kerja, rezeki dijemput dengan takwa. Gaji boleh anggar ikut pangkat, rezeki datang tanpa terduga. Jadi sepanjang saya menyilak muka-muka surat di dalam buku ini, tuan-tuan puan-puan perasan tak bahawa presentation ataupun persembahan buku ini berwarna-warni, bersertakan dengan grafik-grafik yang berkaitan dengan surah-surah yang terdapat di dalam Al-Quran.
Jadi buku-buku ni bukan sahaja sesuai untuk orang dewasa, malah sesuai juga untuk anak-anak kecil seawal usia sekolah rendah kerana penyampaiannya menarik dan tulisannya juga bersaiz besar. Jadi mudahlah untuk anak-anak kecil, tuan-tuan puan-puan yang ada anak ataupun yang tidak ada anak tapi ada adik bolehlah galakkan untuk anak-anak ataupun adik-adik untuk membaca buku ni dalam usaha kita untuk mendedahkan mereka kepada pemahaman mengenai Al-Quran. Kesimpulannya, kepada tuan-tuan dan puan-puan yang ingin mempelajari mengenai Al-Quran ataupun mempunyai anak-anak ataupun adik-adik yang ingin didedahkan kepada pemahaman mengenai Al-Quran, amat saya syorkan buku di sebalik 114 surah ini. Namun, jika tuan-tuan dan puan-puan ingin belajar Al-Quran dengan lebih mendalam, saya syorkan tuan-tuan dan puan-puan mendapatkan rujukan-rujukan lain yang lebih terperinci serta belajar dengan guru-guru yang muktabar yang dapat membimbing tuan-tuan dan puan-puan dalam belajar mengenai Al-Quran. Sebelum mengakhiri video ini, ingin saya tamatkan dengan serangkap pantun. Kedai mamak kita bertemu, mamak dipanggil Ding Maca. Membaca itu jambatan ilmu, ayuh kita gigih membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan moga kita bertemu lagi.